Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Berilah kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang keempat pada pagi hari ini. Dalam sama-sama kita nak mengongsikan, mengupaskan, mensyarahkan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Sebelum saya nak mulakan kongsi perbincangan yang baru pada pagi hari ini, izinkan saya untuk rumuskan, kita nak recap sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi yang lalu. Jadi pada sesi yang lalu, kita membincangkan salah satu topiknya adalah berkaitan contoh-contoh aplikasi istihala dan istihlak di kalangan para ulama semasa. Kita pernah menyimpulkan istihala adalah satu proses transformasi daripada benda yang najis menjadi benda yang suci. Istihala adalah satu proses transformasi daripada benda yang haram menjadi benda yang halal. Istihlak, kalau antum masih ingat lagi, adalah satu percampuran antara najis yang sedikit dengan kadar bahan suci yang banyak, dan disebabkan percampuran tersebut, hilang sifat-sifat najis daripada sudut warnanya, daripada sudut rasanya dan juga daripada sudut baunya. Pada minggu lepas, kita kongsi dengan antum sekalian berkaitan ijtihad ataupun pandangan para alim ulama semasa kita tentang isu-isu yang boleh dikaitkan dengan teori istihala dan istihlak. Kita beri contoh pandangan sebahagian ulama semasa kita berkaitan dengan gelatin. Gelatin kalau diambil daripada sumber yang haram, tetapi kalau telah melalui proses istihala, maka jadilah the end product tu sesuatu yang suci. Kita juga kongsi dengan antum pada sesi minggu lepas tentang fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Darul Ifta' Misriyah, Badan Fatwa di Mesir, yang membenarkan penggunaan porcine heart valves ataupun injap jantung walaupun ada sumber-sumber daripada khinzir, tetapi kalau telah melalui proses istihalah, maka menjadilah perkara itu bahan yang suci. Kita juga kongsi pada minggu lepas pandangan salah seorang ulama syariah yang terkenal yang telah pun meninggal dunia, iaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan pandangan berkaitan dengan ubat heparin. Yang keempat, kita berikan contoh berkaitan dengan enzim yang berasal daripada tulang ataupun lemak khinzir. Itu merupakan pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Al-Aqaliyat, Fiqh Madarati Muslim. Dan yang seterusnya kita juga berikan contoh pandangan sebahagian ulama tentang bahan insulin yang diambil daripada sumber khinzir. Kalau dah melalui proses istihala, maka jadilah dia sesuatu yang suci. Itu merupakan pandangan Dr. Nazih Hamad, salah seorang tokoh ulama syariah pada zaman ini. Pada sesi lalu juga kita rumuskan yang perbincangan para ulama mengenai vaksin
telah bermula jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Bukan dengan menularnya wabak COVID-19 baru ulama nak bincangkan tentang hukum vaksin. Tidak. Kan? Perbincangan para ulama di peringkat antarabangsa berkaitan dengan vaksin dah bermula jauh sebelum penularan wabak COVID-19. Kita berikan sebahagian contoh-contoh pada sesi minggu lalu. Salah satunya adalah tentang vaksin untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit rickets. Kan? Itu telah dikeluarkan jauh sebelum wabak COVID-19. Kita juga telah meninjau, melihat kepada badan-badan fatwa dan juga pandangan para ulama syariah semasa kita berkaitan dengan vaksin untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit polio. Itu pun telah dikeluarkan jauh sebelum wabak COVID-19. Dan kita juga lihat contoh-contoh daripada negara jiran kita seperti Malaysia. Mereka telah keluarkan fatwa-fatwa yang ada kaitan dengan vaksin. Khususnya vaksin-vaksin yang tidak mengandungi bahan-bahan yang mencurigakan, mereka telah memutuskan sebagai boleh digunakan oleh orang-orang Islam. Itu merupakan antara poin-poin yang penting yang telah kita kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada sesi yang lalu. Hari ini kita nak beralih kepada topik perbincangan yang baru insya-Allah taala. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang jawapan bagi soalan yang ke-7 dan jawapan bagi soalan yang ke-8 yang terdapat dalam kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Soalan ke-7 dalam kitab ini berbunyi, apakah contoh-contoh fatwa berkaitan vaksin yang pernah dikeluarkan di Singapura sebelum menularnya wabak COVID-19? Kalau pada sesi minggu lalu, kita dah kongsi dengan antum yang di peringkat antarabangsa, kan, badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa di luar Singapura telah mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan vaksin. Maka di sini timbul satu persoalan, Ustaz, di Singapura ini pernah tak fatwa-fatwa para asatizah kita yang terdahulu, kan, para alim ulama kita yang terdahulu, mereka mengeluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin. Tapi vaksin itu bukan vaksin yang dikaitkan dengan wabak COVID-19. Jadi apakah jawapannya? Jawapan bagi soalan yang ke-7 ini adalah, fatwa berkaitan dengan vaksin telah pun dikeluarkan di Singapura jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Jadi apabila kita lihat kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Komiti Singapura, kita akan dapati perbincangan tentang vaksin ni bukan satu perbincangan yang baru. Fatwa berkaitan dengan vaksin yang tak ada kaitan pun dengan wabak COVID-19 telah dikeluarkan jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Itu yang kita nak berikan contoh pada pagi hari ini. Apakah fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para asatizah kita yang terdahulu berkaitan dengan isu vaksin ni. Okey. Salah satu fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura adalah berkaitan dengan isu vaksin yang dibuat daripada bahan khinzir. Ini diputuskan pada tahun 2003. Kan? Cuma hari ini saya just nak test lah kan. Pada pandangan kat sini saya slides ni dalam bentuk soalan yang perlu ada jawapan dia. Jadi soalan dia berbunyi, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan pada tahun 2003 bahawa penggunaan vaksin yang diperbuat daripada bahan khinzir adalah apa? Adakah A, dibenarkan secara mutlak, ataupun B, dibenarkan dalam keadaan darurat, ataupun C, dilarang secara mutlak, iaitu dilarang dalam semua keadaan. Okay. Jadi boleh tak saya minta pandangan kalau sekiranya ada di kalangan antum yang mengikuti sesi kita pada pagi ini, rasa-rasa manakah jawapan yang lebih hampir kepada kebenaran? Vaksin yang dibuat daripada bahan khinzir. Kalau kotak biru tu A lah, kan? Dibenarkan secara mutlak A. Kalau B, dibenarkan dalam keadaan darurat, ataupun C, dilarang secara mutlak. Jadi apakah pandangan antum? Saya lihat ada sebahagian di kalangan antum yang berikan komen. Ada beberapa yang jawab B. Kan? Jawapan B ni maksudnya adalah dibenarkan dalam keadaan darurat. Kan? Itu merupakan pandangan yang diberikan oleh sebahagian daripada antum. Kan? Jadi
jawapan manakah yang lebih hampir kepada kebenaran bagi slide yang ke-8 ni, soalan yang ada pada slide yang ke-8 ni. Jawapan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah B. Betul, ada yang jawab merah Ustaz. Betul. Jadi yang warna merah tu, kotak warna merah B, dibenarkan dalam keadaan darurat, itu merupakan keputusan ataupun pendirian Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 2003. Jadi sebagaimana kita maklum, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura ni ataupun Fatwa Komiti Singapura ni, dia boleh bertukar. Kan? Jadi barangkali para asatizah yang menduduki Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 2003 tak sama dengan para asatizah yang sedang menduduki Fatwa Komiti pada tahun ini. Jadi pada tahun 2003, lebih kurang 18 tahun yang lalu, Fatwa Komiti dah bincangkan dah tentang isu vaksin. Vaksin yang jenis mana yang ditanyakan kepada mereka? Vaksin jenis yang diperbuat daripada bahan khinzir. Maksudnya adalah ada dalam proses pembuatan vaksin tersebut, ada memanfaatkan, ada menggunakan sumber-sumber khinzir. Jadi pada ketika itu, 18 tahun yang lalu, Fatwa Komiti Singapura, mereka berpandangan penggunaan vaksin yang ada memanfaatkan bahan khinzir ni, sumber khinzir, adalah dibenarkan dalam keadaan darurat sahaja. Maksudnya, dia tidak dibenarkan secara mutlak. Maksudnya, dalam keadaan bukan darurat, tak boleh gunakan vaksin tu. Dan dia pun tak dilarang secara mutlak. Tetapi dia dibenarkan dalam keadaan darurat. Yang dimaksudkan dibenarkan dalam keadaan darurat kat sini maksudnya adalah tidak ada alternatif yang lain. Kalau nak menangani sesebuah penyakit tu, memerlukan kepada vaksin untuk prevent, mencegah sebagai mengambil langkah pencegahan daripada terkena certain penyakit. And kalau sekiranya tidak ada jenis ubat yang lain, kalau sekiranya tidak ada jenis vaksin yang lain yang available pada ketika itu, maka dibenarkan untuk menggunakan vaksin walaupun vaksin tersebut ada memanfaatkan bahan khinzir. Kalau antum masih ingat lagi, bagi yang ikut kelas kita daripada awal, sesi pertama, kita pernah kongsi dengan antum dalam penggubalan fatwa tentang vaksin ni, sama ada boleh ataupun tak boleh, para ulama melihat kepada beberapa faktor. Antaranya adalah tentang keselamatan vaksin. Antaranya adalah tentang keberkesanan vaksin. Antaranya adalah tentang bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan vaksin. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan sama ada wujudnya alternatif ataupun tidak bagi vaksin tu. Jadi kalau terpaksa menggunakan vaksin yang dibuat daripada bahan khinzir, yang mana kata pihak yang berkuasa, mereka mengatakan yang vaksin ini adalah selamat, berkesan, tetapi tak ada alternatif yang lain. Maka pada ketika itu diberikan kelonggaran untuk menggunakan vaksin sedemikian rupa. Itu merupakan pandangan pendirian Fatwa Komiti Singapura pada tahun 2003. Fatwa yang seterusnya yang pernah dikeluarkan oleh Fatwa Komiti Singapura 10 tahun lepas tu. Tadi fatwa yang kita kongsi dengan antum tadi adalah pada tahun 2003. Fatwa tentang vaksin yang ada memanfaatkan sumber khinzir. Pada tahun 2013, sebuah lagi fatwa dikeluarkan. Juga berkaitan dengan vaksin. Cuma vaksin ini dipanggil sebagai vaksin rotavirus. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil virus rota. Vaksin rotavirus ni, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan pada tahun 2013 bahawa vaksin rotavirus adalah halal dan suci berdasarkan kaedah istihlak. Kan? Jadi saya tersalah letak slide ni. Jawapan dah diberikan dah. Jadi jawapan telah diberikan. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan pada tahun 2013 bahawa vaksin rotavirus adalah halal dan suci. Jadi tak perlu pilih lagi lah. Walaupun saya berikan 3 option, tadi tak perasan tadi. Kan jawapannya telah diberikan.
Jadi jawapan dia bukan haram dan najis, jawapan dia bukan haram tetapi suci, tetapi jawapannya adalah halal dan suci. Kan? Pada tahun 2013, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura membahaskan tentang vaksin rotavirus yang ada memanfaatkan sumber-sumber yang haram. Kan? Tetapi telah melalui proses istihlak. Kan? Kalau antum masih ingat lagi, proses istihlak adalah percampuran antara najis yang sedikit bercampur dengan kadar bahan suci yang banyak sampai hilang sifat-sifat najis, hilang sifat baunya, hilang sifat rasanya, hilang warnanya, maka pada the end product tu adalah dianggap sebagai sesuatu yang suci. Kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura, vaksin tersebut telah melalui proses penyaringan, pencucian, pemurnian yang berulang kali sampai tidak ada lagi kesan. Kesan apa Ustaz? Kesan enzim khinzir pada peringkat akhir penghasilan produk tersebut. Jadi walaupun ada penggunaan enzim khinzir, tetapi telah melalui kaedah istihlak sampai hilang sifat-sifat najis yang ada pada vaksin tersebut. Lalu dihukumkan sebagai halal, dihukumkan sebagai suci, dibenarkan bagi orang-orang Islam untuk memanfaatkan daripada penggunaan vaksin rotavirus. Itu merupakan jawapan yang diberikan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura. Kan? Itu merupakan pandangan mereka. Jadi itu merupakan sebahagian daripada fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan di Singapura yang ada kaitan dengan vaksin. Daripada soalan yang ketujuh ni, kita nak beralih kepada soalan yang ke-8 pada pagi hari ini. Soalan yang ke-8 berbunyi, apakah pendirian badan-badan fatwa dan para ulama antarabangsa berkaitan vaksin COVID-19? Kalau pada soalan-soalan sebelum ini saya bincangkan berkaitan dengan vaksin-vaksin selain daripada vaksin COVID-19. Vaksin berkaitan dengan rotavirus, berkaitan dengan penyakit polio, berkaitan dengan penyakit rickets dan penyakit-penyakit yang lain. Pada soalan yang ke-8 ni pula, kita nak bawa antum semua ke dalam perbincangan para ulama semasa kita. Pada tahun lepas dan juga pada tahun ni. Hangat dibincangkan di kalangan para ulama tentang apakah hukum seorang Muslim memanfaatkan vaksin COVID-19. Okay. Jadi kita pergi nak lihat kepada badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa dulu. Which means kita belum lagi nak bahaskan pendirian fatwa Singapura tentang isu ini. Kita lihat dulu dekat international level di peringkat antarabangsa, apakah pandangan para ulama syariah kita di peringkat antarabangsa. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ikut perbincangan berkaitan dengan fatwa berkaitan dengan vaksin COVID-19 ni, antara banyak-banyak badan fatwa di peringkat antarabangsa, saya lihat antara yang pertama yang tampil ke hadapan untuk memberikan garis panduan, untuk mengeluarkan fatwa tentang vaksin COVID-19 ni adalah sebuah badan yang digelar sebagai AMJA, itu short form dia. Nanti kita jelaskan apa tu maksud AMJA. Ada sebuah badan fatwa kat dunia ni, dia punya short form adalah AMJA. AMJA. Pada tanggal 13 Disember 2020. Mereka mengeluarkan fatwa, mereka berpendapat hukum mengambil vaksin COVID-19 seperti Pfizer dan juga Moderna adalah dibenarkan. Itu pada 13 Disember tahun 2020. Kata badan ini, mereka mengatakan, mereka menegaskan bahawa memelihara nyawa adalah salah satu tujuan utama dalam syariat. Jadi kata mereka, antara dia punya basis
antara justification, antara hujah yang dikeluarkan, yang diketengahkan oleh badan fatwa ni, iaitu AMJA. Dia kata yang penggunaan vaksin ini termasuk ataupun selari dengan tujuan syariat, tujuan agama Islam. Iaitu salah satu tujuan agama Islam adalah memelihara nyawa. Jadi apa saja perkara-perkara, langkah-langkah yang diambil demi untuk mencapai, untuk sampai kepada tujuan yang murni ini, iaitu tujuan memelihara nyawa, adalah dibenarkan. Kita kalau belajar tentang maqasid syariah, kalau kita belajar tentang tujuan ataupun objektif di sebalik syariat, kita akan melihat yang para ulama kita mengatakan di sana ada beberapa objektif utama. Ada beberapa tujuan utama di sebalik ajaran Islam ni. Antaranya adalah memelihara agama, antaranya adalah memelihara nyawa, antaranya adalah memelihara akal, antaranya adalah memelihara keturunan, antaranya adalah memelihara harta, antaranya adalah memelihara maruah. Jadi kalau kita lihat kepada Al-Quran, kita lihat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Kita lihat kepada perkara-perkara yang Allah larang kita melakukannya. Kebiasaannya, tujuan diperintahkan ataupun dilarang sesuatu perbuatan itu adalah untuk menjaga, memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, harta dan juga maruah. Jadi menurut badan fatwa ni, iaitu AMJA, mereka mengatakan penggunaan vaksin ni adalah dibenarkan kerana dia selari dengan tujuan syariat, iaitu memelihara nyawa. Pada kesempatan pagi ini, saya nak tanya antum satu soalan. Tadi saya tak letak apakah the long form bagi singkatan AMJA ni. Jadi pada kesempatan ini saya nak tanya antum. Jadi tadi saya sebut tentang AMJA, sebuah badan fatwa yang ada kat dunia ni. Jadi pada pandangan antum, AMJA ni adalah singkatan bagi yang mana satu? Adakah dia singkatan bagi A, Assembly of Muslim Jurists of Australia, ataupun B, Assembly of Muslim Jurists of America? Jadi pada pandangan antum, mana satu yang lebih hampir kepada kebenaran? Badan fatwa yang AMJA tadi yang kata vaksin boleh digunakan, baik yang Pfizer ataupun Moderna. So AMJA ni refers to which one? Dia singkatan bagi yang mana satu? Jadi kalau antum perhatikan dua-dua macam boleh. Australia pun belakang dia punya word A. Yang Amerika pun A juga. Jadi saya lihat dekat komen yang diberikan oleh antum, dekat bahagian komen, beberapa di kalangan antum yang pilih B. Assembly of Muslim Jurists of America. Jadi adakah itu pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Kita katakan yes, betul. Itu merupakan pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran. AMJA adalah singkatan bagi Assembly of Muslim Jurists of America. Jadi walaupun dia punya nama dikaitkan dengan Amerika, Assembly of Muslim Jurists of America, kita akan lihat dan para ulama yang menganggotai, yang jadi members bagi badan fatwa ni, dia bukan sahaja ulama-ulama yang tinggal di Amerika, tapi yang menganggotai badan fatwa ini juga adalah ulama-ulama daripada tanah Arab. Assembly of Muslim Jurists of America. Amerika ada website mereka. Kalau kita pergi kat Google, kita type AMJA online. Kita type AMJA, lepas space online. ONLINE. Kita akan insya-Allah jumpa pautan ataupun link bagi laman rasmi bagi badan fatwa ni. Assembly of Muslim Jurists of America. Ini fatwa-fatwa mereka, pandangan-pandangan mereka yang dikeluarkan, kebiasaannya ditulis dalam bahasa Inggeris lah. Lebih sesuai untuk masyarakat kat sana. Masyarakat Amerika yang kebanyakannya adalah berbicara ataupun baca dalam bahasa
Inggeris. Jadi dalam banyak-banyak badan fatwa, saya perhatikan antara yang pertama tampil ke hadapan untuk memberikan fatwa tentang vaksin COVID-19 ni adalah AMJA, Assembly of Muslim Jurists of America. Baru lepas tu datang badan-badan fatwa yang lain yang keluarkan fatwa tentang vaksin COVID-19 ni. Jadi itu yang pertama. Selain daripada AMJA, kita akan lihat di sana ada majlis fatwa yang lain yang juga keluarkan fatwa tentang vaksin COVID-19. Salah satu badan fatwa tersebut adalah Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i. Badan fatwa ini mereka keluarkan fatwa pada tanggal 21 Disember 2020. Tadi kalau antum perhatikan yang AMJA tu keluarkan pada 13 Disember. Yang ini pula lebih kurang seminggu lepas tu. Mereka keluarkan fatwa, kata badan fatwa ini, Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i, mereka berpendapat bahawa hukum mengambil vaksin COVID-19 adalah dibenarkan. Itu pandangan mereka. Selari ataupun sama dengan pandangan badan fatwa tadi tu, iaitu AMJA. Sebelum saya sarahkan dengan lebih lanjut tentang Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i, kat sini saya nak ajukan satu soalan kepada antum. Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i, badan fatwa ini, dia terletak dekat negeri mana? Adakah A, dia terletak dekat Kuwait, ataupun B, dia terletak dekat UAE? Apa pandangan antum berkaitan dengan isu ini? Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i terletak di mana? Adakah di Kuwait ataupun di UAE? Apakah pandangan antum? Boleh kongsi pandangan antum dekat comment section. Kita nak tengok jugalah apakah pandangan antum. Barangkali ada yang pernah dengar badan fatwa ni, barangkali ada yang first time dengar. Jadi saya lihat dekat comment section ada yang kata B, Ustaz. Ada kata UAE. Jadi tepat sekali jawapan tersebut. Memang Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i ini terletak dekat UAE. Dan antara ulama syariah yang dihormati, yang menduduki majlis fatwa ni, yang menganggotai majlis fatwa ini adalah Syekh Abdullah bin Bayyah hafizahullah taala, salah seorang tokoh ulama syariah yang masih hidup lagi, yang pernah datang ke Singapura pada beberapa tahun yang lalu. Jadi majlis fatwa UAE ni, mereka keluarkan fatwa pada 21 Disember tahun 2020, iaitu pada tahun lalu, membenarkan pengambilan vaksin COVID-19 bagi orang-orang Islam. Dalam fatwa mereka berkaitan dengan vaksin, mereka juga mengajak umat Islam agar memperbanyakkan kita berdoa dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penularan wabak ni. Dalam fatwa mereka, Majlis Al-Imarat lil Ifta Asy-Syar'i, mereka juga berpesan kepada umat Islam di seluruh dunia agar memberikan kerjasama dengan pemerintah di negara masing-masing dengan menyertai program vaksinasi COVID-19 ni. Itu pesanan mereka. Apakah hujah-hujah yang diketengahkan oleh Majlis Fatwa UAE ni sampai mereka membenarkan orang Islam untuk mengambil vaksin COVID-19? Mereka ketengahkan beberapa hujah. Yang pertama, kata mereka, belum dapat dibuktikan bahawa vaksin COVID-19 ini mengandungi bahan-bahan haram ataupun najis. Itu kata mereka, tiada bukti yang dapat membuktikan bahawa pembuatan vaksin COVID-19 ini melibatkan bahan-bahan yang haram ataupun najis. Dan kalau tak ada bukti, in the absence of evidence, maka kaedah fiqh yang dipakai according to Majlis Fatwa UAE ini adalah al-aslu fil asya'.
Hukum asal dalam segala perkara adalah suci. Kita ada satu kaedah fiqh yang berbunyi hukum asal dalam setiap perkara adalah suci ataupun adalah mubah, adalah suci. Kita tidak menghukumkan sesuatu perkara sebagai najis selagi mana kita tak ada dalil. Selagi mana tak ada dalil, benda tu suci. Kalau ada dalil baru tukar, boleh jadi tukar daripada suci menjadi najis. Tapi in the absence of evidence, bila tak ada dalil, maka hukum asalnya masih berdiri. Iaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah suci. Kan? Kita pergi mana-mana keluar kan, contoh kan, pergi MRT, lepas tu kita pegang pole dia, kan. Contohlah kita berdiri, kita masuk MRT, kita duduk dekat dia punya kerusi dia, kita naik eskalator, pegang eskalator tu. Najis ke Ustaz? Kita kata tidak. Hukum asal suci. Selagi mana tak ada evidence, selagi mana tak ada dalil, selagi mana tak ada tanda-tanda yang benda yang kita pegang tu adalah najis, maka dia dianggap sebagai suci. Jadi mengikut Majlis Al-Imarat Lil Ifta' Asy-Syar'i, mereka mengatakan belum dapat dibuktikan bahawa vaksin COVID-19 ini mengandungi bahan-bahan yang haram ataupun bahan-bahan yang najis. Oleh kerana tak dapat dibuktikan, maka hukum asalnya adalah sesuatu yang suci. Hukum asalnya adalah sesuatu yang halal. Kata Majlis Fatwa UAE juga, mereka mengatakan mengambil vaksin ini termasuk dalam usaha mengambil langkah-langkah pencegahan daripada penyakit. Ia termasuk dalam kita mengambil preventive measures. Dan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, dia selari dengan ajaran Islam. Dia sebahagian daripada ajaran Islam. Nanti insya-Allah in the future questions, pada soalan-soalan yang akan datang, kita akan bincangkan pada minggu-minggu yang akan datang, apakah dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan itu selari dengan ajaran Islam. Kan dalam bahasa Inggeris ada pepatah yang mengatakan prevention is better than cure. Kita orang Melayu panggil mengambil langkah-langkah pencegahan itu adalah lebih baik kan, daripada kita mengubati. Dalam bahasa Arab, pepatah dia berbunyi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi Ustaz, prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit, adakah prinsip ini selari dengan ajaran Quran? Adakah prinsip ini selari dengan ajaran Nabi SAW? Ada tak dalil daripada Quran? Ada tak dalil daripada hadis Rasul SAW? Kita katakan ada. Banyak sangat dalil. The famous dalil adalah bila tibanya keadaan wabak ni, situasi wabak, selalu kita akan dengar dalil yang Nabi SAW melarang kita, orang-orang Islam, kalau kita dengar dekat satu kawasan ditimpa wabak menular dekat satu kawasan, kita dilarang untuk masuk dekat tempat tersebut. Kenapa dilarang Ustaz? Kerana Nabi SAW ajarkan kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Kalau kita masuk ke tempat tersebut, ada kemungkinan kita pun terkena wabak tu. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasul SAW, di sana ada banyak dalil yang menyokong prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan tu. InsyaAllah kita akan berikan lagi banyak contoh dalil-dalil daripada hadis Rasul SAW yang menyokong prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan in the future weeks insyaAllah ta'ala. Dan kata Majlis Imarat Lil Ifta' Asy-Syar'i, hujah mereka yang ketiga membenarkan penggunaan penggunaan vaksin COVID-19 ini adalah mereka mengatakan mengambil vaksin ni selari dengan tujuan syariat iaitu memelihara nyawa. Sama juga dengan hujah yang diketengahkan oleh AMJA tadi tu. Kan, Badan Fatwa di Amerika. Dia punya objektif adalah satu objektif yang murni, yang diiktiraf dalam Islam, iaitu memelihara nyawa.
Kita dalam Islam dilarang, diharamkan kita bunuh orang. Antara objektifnya adalah pelihara nyawa. Dalam Islam kita digalakkan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Antara objektif yang ingin dicapai adalah pelihara nyawa. Jadi itu merupakan sebahagian hujah-hujah yang diketengahkan oleh Majlis Al-Imarat lil Ifta' Asy-Syar'i, iaitu badan fatwa yang berada dekat UAE. Kemudian saya beralih pula kepada contoh yang lain, badan fatwa ataupun pandangan para ulama syariah semasa kita berkaitan dengan wabak COVID-19 ni. Antara yang tampil ke hadapan untuk berikan pandangannya berkaitan dengan vaksin COVID-19 adalah salah seorang ulama syariah semasa kita, iaitu Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, yang merupakan setiausaha agung kan Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Dia keluarkan satu kenyataan, dia keluarkan pandangan dia pada tanggal 26 Disember tahun 2020. Beliau berpendapat hukum mengambil vaksin seperti Pfizer bergantung kepada kemaslahatan atau keburukan yang terhasil daripada penggunaannya. Jadi kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, sama ada kita nak benarkan atau kita nak melarang orang-orang Islam mengambil hukum vaksin, kena lihat kepada kemaslahatan dia dan juga kepada keburukannya. Kalau sekiranya bila dirujuk kepada golongan para pakar, mereka mengatakan yang penggunaan sejenis vaksin adalah berkesan, adalah selamat digunakan, maka boleh guna vaksin tersebut. Kalau sekiranya disebut oleh golongan pakar, penggunaan sejenis vaksin itu membawa kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, maka hendaklah dielakkan. Ini sama dengan perkara yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Pada soalan pertama sekali daripada kitab ini, kita kata yang pengumpulan fatwa berkaitan dengan vaksin perlu mengambil kira beberapa faktor. Salah satunya adalah tentang keberkesanan, tentang keselamatan vaksin itu. Dan untuk menganalisa, untuk membuat keputusan sama ada sejenis vaksin itu adalah membawa kemaslahatan yang lebih ataupun tidak, perlulah dirujuk kepada golongan yang pakar perubatan, pakar dalam menilai vaksin. Dia bukan tugas masyarakat awam. Ada certain benda ni kompleks. Dia perlukan kepada specialization. Orang-orang yang terlatih, yang lama dalam bidang itu, yang lebih arif, yang lebih mampu untuk memberikan pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran. Jadi kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, nak menentukan tentang kemaslahatan daripada menggunakan sejenis vaksin tu, perlu dirujuk kepada golongan pakar. Kalau golongan pakar mengatakan kemaslahatannya besar, maka boleh digunakan vaksin tersebut. Kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, dia kata, pengamalan vaksin ini selari dengan tujuan syariat. Memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara masyarakat, serta dia menghalang daripada penularan penyakit. Itu merupakan pandangan peribadi Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, salah seorang tokoh ulama syariah kan, yang dihormati, banyak kajian-kajiannya khususnya yang berkaitan dengan fatwa, khususnya yang berkaitan dengan muamalat, isu-isu kewangan semasa, banyak dibahaskan oleh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi. Itu merupakan pandangan beliau berkaitan dengan vaksin. Kemudian kita beralih pula kepada Majlis Fiqh Amerika Utara, the Fiqh Council of North America. Ini kita jangan mix up dengan yang tadi tu. Yang tadi tu AMJA, Assembly of Muslim Jurists of America. Yang ini pula satu badan fatwa yang berlainan, the Fiqh Council of North America. Majlis Fiqh
Amerika Utara. Mereka memutuskan pada tanggal 31 Disember 2020 bahawa hukum menggunakan vaksin Pfizer ni dan Moderna adalah dibenarkan. Kan? Jadi pendirian mereka lebih kurang sama dengan pendirian AMJA tadi itu, Assembly of Muslim Jurists of America. Bahkan mereka menasihati masyarakat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Jadi mereka mengatakan yang vaksin ni tidak mengandungi bahan-bahan yang haram. Itu merupakan pandangan Majlis Fiqh Amerika Utara, the Fiqh Council of North America. Jadi saya susun nama-nama ni, badan fatwa ni according to siapa yang keluarkan fatwa dulu. Kalau tadi antum lihat AMJA, Assembly of Muslim Jurists of America, dia keluarkan fatwa lebih kurang 13 Disember. Kemudian badan yang seterusnya 21 Disember. Kan? Kemudian yang seterusnya lebih kurang 26 Disember. Yang sekarang pula adalah 31 Disember 2020 dikeluarkan fatwa membenarkan penggunaan vaksin Pfizer dan Moderna dikeluarkan oleh Majlis Fiqh Amerika Utara, the Fiqh Council of North America. Daripada Amerika kita beralih ke Mesir. Jadi di Mesir Al-Azhar Al-Sharif, mereka keluarkan pendirian rasmi mereka tentang isu vaksin ni. Bila mereka keluarkan kenyataan ini adalah pada 5 Januari 2021. Pada awal tahun ni. Apa pandangan mereka? Mereka mengatakan hukum menggunakan vaksin yang didapati berkesan walaupun diragui sama ada mengandungi sumber khinzir adalah dibenarkan sekiranya tiada alternatif lain yang tidak mengandungi bahan-bahan yang diragukan. Jadi kata Al-Azhar Al-Sharif, seorang Muslim boleh tak gunakan vaksin COVID-19 kalau diragui sama ada sejenis vaksin itu mengandungi bahan-bahan yang najis ataupun mengandungi bahan-bahan yang ada sumber khinzir. Boleh tak seorang Muslim menggunakan vaksin tersebut dalam satu situasi kalau tidak ada alternatif yang lain? Kata Al-Azhar Al-Sharif, boleh. Kalau sekiranya tidak ada alternatif yang lain. Itu merupakan pandangan Al-Azhar Al-Sharif. Jadi kalau antum masih ingat lagi kan, sekali lagi saya ingatkan kan, penggubalan fatwa berkaitan dengan vaksin ni, dia lihat kepada 4 faktor. Keberkesanan vaksin, keselamatan vaksin, bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin, dan kewujudan alternatif. Pada asalnya, sebaiknya seorang Muslim mengambil vaksin daripada yang memanfaatkan sumber-sumber yang halal, sumber-sumber yang suci. Tapi boleh tak seorang Muslim memanfaatkan vaksin daripada sumber-sumber yang tidak suci, seperti ada sumber khinzir? Kata Al-Azhar Al-Sharif adalah dibenarkan kalau tak ada alternatif yang lain. Itu merupakan pandangan Al-Azhar Al-Sharif. Masih lagi kita di bumi Mesir, Mufti Mesir pula, iaitu Dr. Syauqi Ibrahim Alam, yang kita pernah kongsi dengan antum, berkaitan dengan dirinya pada sesi minggu lepas. Beliau mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pandangannya pada tanggal 21 Januari 2021. Dia berpendapat bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 adalah dibenarkan sekiranya diputuskan oleh pakar perubatan bahawa penggunaan vaksin tersebut adalah selamat dan dapat memelihara atau mengurangkan risiko seseorang daripada dijangkiti wabak.
Jadi dia benarkan orang-orang Islam mengambil suntikan vaksin COVID-19 dengan beberapa garis panduan. Apakah garis panduan tersebut? Kalau diputuskan oleh pakar perubatan bahawa penggunaan vaksin tersebut adalah selamat. Jadi dia diketengahkan isu tentang keselamatan vaksin. Dan dia juga ketengahkan isu tentang keberkesanan vaksin. Dapat memelihara atau mengurangkan risiko seseorang daripada dijangkiti wabak. Jadi Mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim Alam, beliau berpandangan boleh guna vaksin COVID-19 kalau mematuhi garis panduan ni. Selamat digunakan dan juga berkesan. Tahap kadar keberkesanannya adalah satu kadar yang tinggi. Jadi menurut Dr. Syauqi Ibrahim Alam, penggunaan vaksin ini termasuk dalam usaha memelihara nyawa dan memelihara diri daripada wabak. Dan prinsip ini adalah selari dengan ajaran Islam. Itu merupakan pandangan Mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim Alam, yang dikeluarkan pandangannya pada tanggal 21 Januari 2021 pada awal tahun ini. Daripada Mesir, kita beralih pula kepada ulama di daerah Southeast Asia ni. Jadi seorang alim, seorang ulama, Dr. Zulkifli Al-Bakri, kan, dia berpendapat bahawa hukum menggunakan vaksin adalah dibenarkan sekiranya telah dipastikan tidak mengandungi bahan yang haram dalam penghasilannya. Kan? Jadi kata Dr. Zulkifli Al-Bakri ni boleh guna vaksin COVID-19. Vaksin yang selamat, yang berkesan dan yang tidak mengandungi bahan yang haram dalam penghasilannya. Itu merupakan pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dekat sini kita nak tanya satu soalan. Dr. Zulkifli Al-Bakri ni, kan, kalau kita boleh tanya antum, dia merupakan Menteri Hal Ehwal Agama negeri mana? Negara mana? Adakah A, Brunei, ataupun B, Malaysia? Apa pandangan antum? Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau ni merupakan Menteri Hal Ehwal Agama negeri mana? Adakah A, Brunei, ataupun B, Malaysia? Apa pandangan antum? Ada yang nak kongsi dekat comment section? Jadi saya lihat ada yang berikan pandangan. Ada kata Malaysia. Malaysia. Ada kata B. B itu Malaysia. Jadi jawapan yang tepat sekali, Dr. Zulkifli Al-Bakri ini merupakan Menteri Hal Ehwal Agama bagi negara Malaysia. Previously merupakan mufti bagi wilayah persekutuan. Kan? Jadi dia salah seorang lah ulama juga yang rajin menulis, yang rajin buat kajian. Kan? Iaitu ulama di Malaysia. Kan? Mereka keluarkan fatwa, kan, membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 ni. Bahkan kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, kalau sekiranya pemerintah mewajibkan pengambilan vaksin ni, maka hukum mengambil vaksin ini boleh sampai kepada peringkat wajib. Kalau pemerintah tak wajibkan, hukumnya tak sampai peringkat wajib. Tapi kalau sekiranya pemerintah mewajibkan untuk mengambil vaksin ni, maka mengambil vaksin ini hukum dia boleh sampai kepada peringkat wajib menurut pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Hal Ehwal Agama bagi negara Malaysia. Kita nak bawa pula contoh yang seterusnya. Dr. Ahmad Raisuni, salah seorang ulama syariah pada zaman ini. Seorang ulama syariah yang memang specialize, takhasus, kan, terlatih dalam bidang syariat, khususnya dalam bidang maqasid syariah. Kan? Beliau mengeluarkan pandangannya pada 24 Januari.
Dia menegaskan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan dan menggesa semua agar mengambil vaksin COVID-19. Jadi itu merupakan kenyataannya pada 24 Januari 2021. Dr. Ahmad Raisu ni salah seorang ulama syariah yang terkenal pada zaman ini yang merupakan pakar dalam bidang maqasid syariah. Kita beralih kepada Australia pula. Jadi Majlis Fatwa Australia pada tahun ni 13 Februari tahun 2021, mereka keluarkan kenyataan pandangan mereka. Mereka mengatakan yang mengambil suntikan vaksin COVID-19 adalah dibenarkan kerana tidak mengandungi bahan-bahan yang dilarang. Tak ada bahan-bahan yang haram. Tak ada bahan-bahan yang najis. Oleh kerana tak ada bahan yang haram, tak ada bahan yang najis, maka hukum asalnya adalah suci. Jadi kalau sekiranya vaksin tersebut berkesan, tinggi, kadar keberkesanannya tinggi dan juga tahap keselamatannya tinggi, maka boleh digunakan vaksin tersebut. Itu merupakan pendirian Majlis Fatwa Australia yang dikeluarkan pada 13 Februari tahun ini, tahun 2021. Daripada Australia kita beralih pula ke Arab Saudi. Pandangan yang dikeluarkan oleh Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Mereka keluarkan kenyataan pandangan mereka pada 22 Februari tahun 2021, pada tahun ini. Mereka mengatakan bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 adalah dibenarkan. Bahkan hukumnya boleh menjadi wajib sekiranya para pemimpin memerintahkan untuk mengambil suntikan tersebut. Jadi pandangan Majma' Al-Fiqh Al-Islami ni lebih kurang sama dengan pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama Malaysia. Kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, dia kata boleh ambil suntikan vaksin ni. Bahkan boleh jadi sampai kepada peringkat wajib. Kalau sekiranya para pemimpin dekat satu negara, mereka mewajibkan rakyatnya untuk mengambil vaksin tu. Bahkan kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, mereka mengatakan boleh salurkan wang zakat untuk membeli vaksin agar dapat diberikan kepada golongan fakir miskin. Sampai gitu sekali. Kan selalu macam zakat ni diberikan kepada fakir dan miskin. Kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, kalau golongan fakir miskin ni di tempat dia kan barangkali kekurangan vaksin ke apa, boleh disalurkan wang zakat agar dengan wang tersebut dapat dibeli vaksin untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin ni. Itu merupakan kenyataan pandangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa pada tahun 2021, pada tahun ini, pada bulan Februari. Ulama yang tersohor, ulama di Masjidil Haram yang tersohor, Syekh Abdul Rahman Sudais. Kita kalau pernah pergi haji kan, pernah pergi umrah, salah seorang ulama yang terkenal lah dekat Masjidil Haram adalah Syekh Abdul Rahman Sudais. Jadi Syekh Abdul Rahman Sudais ni adalah di antara salah seorang tokoh ilmuwan yang terkenal kan di Arab Saudi yang menyokong pengambilan suntikan vaksin COVID-19 dan telah pun mengambil suntikan tersebut. Jadi dia bukan setakat memberikan pandangan, tapi dia sendiri yang pergi ambil dulu untuk menunjukkan yang dia setuju dengan program memberikan vaksin COVID-19 kepada manusia. Itu merupakan perkara yang pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, salah seorang ulama Masjidil Haram yang terkenal. Masih lagi berkaitan dengan para imam di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram iaitu Syekh Dr. Abdullah Al-Juhani. Kan? Dia sebut dalam salah sebuah khutbah Jumaat, dia ingatkan tentang kepentingan bertawakal kepada Allah.
Dan dia juga ingatkan para makmum tentang kepentingan mengambil langkah-langkah yang dibenarkan menurut agama. Langkah-langkah pencegahan. Dan salah satu langkah yang termasuk dalam langkah pencegahan adalah mengambil suntikan vaksin COVID-19. Itu merupakan salah satu perkara yang pernah disebutkan oleh Dr. Abdullah Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. Seterusnya kita lihat pula Syekh Ahmad Qutty daripada Islamic Institute of Toronto. Dia juga berpendapat bahawa menggunakan vaksin COVID-19 seperti Pfizer dan Moderna adalah dibenarkan kerana tidak mengandungi bahan yang haram di dalamnya. Itu merupakan pandangan Syekh Ahmad Qutty daripada Islamic Institute of Toronto. Pada kesempatan ini saya nak ajukan soalan yang terakhir pada pagi hari ini. Islamic Institute of Toronto ni terletak kat mana? Apa pandangan antum? Adakah A di Kanada ataupun B di Mexico? Kan? Ada pandangan daripada antum? Islamic Institute of Toronto. Kita kalau dengar perkataan Toronto ni, tempat mana yang barangkali terlintas dalam minda kita? Adakah di Kanada, A, Kanada, ataupun B, Mexico? Apakah pandangan antum berkaitan dengan soalan ini? Jadi saya lihat ada beberapa jawapan yang diberikan dekat comment section. Ada yang kata Kanada. Tepat sekali. Islamic Institute of Toronto ni terletak dekat Kanada. Jadi yang Syekh Ahmad Qutty tadi tu, dia merupakan yang tinggal lah dekat Kanada ni. Islamic Institute of Toronto terletak di Kanada. Jadi sebagai kesimpulan bagi pengajian kita pada pagi hari ini, ada dua perkara utama yang saya nak simpulkan. Yang pertama sekali, kita katakan yang fatwa berkaitan dengan vaksin telah pun dikeluarkan di Singapura jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Jadi sebelum ulama bincangkan tentang hukum vaksin COVID-19 ni, tentang Pfizer, Moderna dan yang lain-lain ni, before that, jauh sebelum itu ulama telah bincangkan kan, tentang vaksin-vaksin yang lain. Contohnya dekat Singapura ni kita berikan contoh tadi tentang vaksin rotavirus pada tahun 2013 telah dikeluarkan pandangan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura membenarkannya. Sama juga pada 18 tahun yang lalu, tahun 2003, Fatwa Komiti telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin yang ada memanfaatkan sumber khinzir. Boleh dimanfaatkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan tiada alternatif yang lain. Kesimpulan yang kedua adalah banyak badan fatwa dan para ulama antarabangsa yang menyokong penggunaan vaksin COVID-19 ni. Jadi kita berikan contoh-contoh. Nama-nama badan fatwa dan nama-nama para ulama. Baik ulama yang dekat tanah Arab ataupun yang dekat Amerika ataupun yang dekat Australia. Kita berikan contoh tadi tentang AMJA, The Assembly of Muslim Jurists of America. Kita beri contoh juga tentang Al-Azhar Al-Sharif di Mesir. Kita beri contoh pandangan Mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Kita berikan contoh Majlis Fatwa UAE yang dianggotai oleh Syekh Abdullah bin Baya, Hafizahullah. Kita berikan contoh pandangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, Majma' Fiqh Al-Islami yang terletak dekat Arab Saudi. Kita berikan contoh pandangan para imam-imam Masjidil Haram, kan, ulama-ulama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, kan, seperti Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Abdullah Al-Juhani. Kan. Jadi kalau antum memperhatikan ramai di kalangan banyak badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa yang mereka bersetuju dengan penggunaan wabak COVID-19 dan mereka meletakkan garis panduan yang tertentu. Iaitu vaksin tu mesti selamat. Kan? Kadar keberkesanannya tinggi. Kan, itu merupakan di antara garis panduan yang diletakkan oleh badan-badan fatwa tersebut dan juga oleh para ulama syariah semasa kita.
Jadi pada pagi hari ini saya berpada setakat di sini sahaja. Itu yang saya nak kongsi dengan antum pada pagi hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan, kesalahan dalam penyampaian pagi hari ini, saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.